Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton ITTV, saluran pendidikan anda. Saya, Cikgu Siva, akan mengajar subjek ekonomi untuk tingkatan 5. Pelajar-pelajar sekalian, dalam subtopik Malaysia dan ekonomi global, subtopik yang kita akan pelajari adalah globalisasi, perdagangan antarabangsa, imbangan pembayaran dan kadar pertukaran asing merupakan di antara topik-topik yang akan dipelopori di bahagian Malaysia dan ekonomi global. Pelajar-pelajar sekalian, berbeza dengan subtopik ataupun topik yang pernah kita pelajari dalam tingkatan 5, topik ini adalah lebih kepada bagaimanakah konsep pengenalan ekonomi dunia luar, bagaimanakah globalisasi, perdagangan antarabangsa, pertukaran mata wang asing membawa perkaitan di antara ekonomi dalam negara kita. Sebab itulah subtopik yang terakhir di tingkatan 5 ini diperkenalkan kepada pelajar-pelajar untuk memberikan pengetahuan dan pendedahan bagaimana Malaysia dari perspektif ekonomi global. Baiklah pelajar-pelajar, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat subtopik yang pertama untuk topik ini. Pengenalan. Globalisasi ekonomi ialah proses interaksi dari segi bahan mentah, modal, buruh, pasaran dan teknologi dalam proses pengeluaran dan pemasaran barangan dan perkhidmatan ke seluruh dunia tanpa sempadan. Berlaku aliran dari segi barangan, perkhidmatan, idea dan maklumat secara bebas antara negara tanpa sekatan. Pelajar-pelajar sekalian, konsep globalisasi ataupun dalam ahli bahasa globalization merupakan satu perkataan yang sangat besar. Ini kerana disebabkan globalisasilah pada hari ini kita boleh menikmati daripada pakaian, makanan dan juga semua barang dan perkhidmatan yang kita ada pada hari ini disebabkan oleh faktor globalisasi. Disebabkan globalisasilah beberapa faktor membawa kepada kemasukan ataupun aliran. Ini kemungkinan barang, idea, perkhidmatan dan juga tenaga manusia boleh dibawa masuk ke dalam sesebuah negara. Sebab itulah globalisasi memainkan peranan yang sangat penting terutama sekali dari aspek ekonomi. Apabila mengatakan globalisasi, tidak sahih ataupun tidak boleh dipisahkan perkataan import dan ekspor. Sebab itulah proses import dan ekspor menjadi sebati dalam globalisasi. Maka, melihat kembali apa yang telah cikgu huraikan dalam pengenalan itu tadi bermaksud aliran dari segi barangan, perkhidmatan, idea dan maklumat bergerak secara bebas antara negara tanpa sekatan. Ciri globalisasi. Di antara ciri-ciri globalisasi adalah kaedah komunikasi baru, kewujudan pasaran baru. Peraturan merupakan di antara ciri-ciri globalisasi. Pelajar sekalian, apabila kita membincangkan tentang globalisasi, perlulah ada pemangkin ataupun faktor-faktor yang boleh menjadi pemangkin dalam aspek globalisasi. Ini yang dipanggil ciri globalisasi. Di mana dalam aspek ciri globalisasi ini menjadi pemangkin kepada globalisasi. Sebab itulah 3 faktor yang telah cikgu sebutkan itu tadi iaitu komunikasi, pasaran baru dan juga peraturan merupakan 3 komponen penting dalam ciri globalisasi. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat huraian lebih mendalam bagi ciri globalisasi tersebut. Ciri globalisasi yang pertama iaitu kaedah komunikasi baru. Dengan adanya konsep globalisasi, teknologi memudahkan hubungan dunia luar. Dalam proses hubungan perdagangan dan informasi dapat disalurkan dengan mudah. Ia menjadi satu pemangkin dalam hubungan dan juga proses
aliran perdagangan dan juga komunikasi. Ciri globalisasi yang kedua pula, kewujudan pasaran baru. Hasil daripada hubungan antara serantau dan antarabangsa, penyertaan dalam hubungan perdagangan antara negara-negara luar membolehkan pelbagai polisi perdagangan dimeterai yang dapat memudahkan proses perdagangan. Maka di sini wujudlah pasaran baru. Dan yang terakhir, beberapa peraturan-peraturan perlu dimeterai bagi memastikan proses perdagangan lancar dan juga globalisasi dapat menjadi pemangkin kepada mana-mana negara. Maka, ia menjadi satu agenda jika tidak mencapai arus pemodenan yang telah ditetapkan. Mana-mana negara yang tidak seiring mungkin ataupun akan tertinggal dari aspek kemajuan dan pembangunan merupakan di antara peraturan yang dimaksudkan dalam ciri globalisasi. Pelajar-pelajar sekalian, apabila kita membincangkan tentang globalisasi, sudah pasti hubungan antara dua negara menjadi satu aspek yang sangat penting bagi memastikan terjalinnya hubungan perdagangan. Bukan itu saja pelajar-pelajar, dengan jalinnya hubungan perdagangan inilah maka wujudnya pelbagai syarikat-syarikat antarabangsa ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil multinational company. Maka subtopik yang seterusnya ataupun huraian yang seterusnya cikgu akan terangkan bagaimana ataupun salah satu kebaikan globalisasi kepada negara kita dan juga negara-negara lain iaitu syarikat multinational. Syarikat multinational ataupun dalam ahli bahasa multinational company MNC merupakan syarikat yang beroperasi sama ada di dua ataupun lebih daripada negara-negara asing secara serentak. Wujudnya MNC ataupun multinational company pada hari ini adalah kesan akibat globalisasi, maka wujud MNC pada hari ini. Di antara contoh syarikat-syarikat multinational adalah seperti Walt Disney, Caltex, Coca-Cola, Google dan Nokia adalah di antara syarikat-syarikat contoh multinational yang wujud, terutama sekali di negara kita. Ini adalah kesan daripada globalisasi. Pelajar-pelajar sekalian, kewujudan globalisasi bukan sahaja memberi kelebihan kepada syarikat luar dapat wujud di Malaysia. Ia juga sebagai pemangkin kepada syarikat tempatan wujud di negara luar. Kebanyakan syarikat-syarikat tempatan seperti Maybank, contohnya, berjaya mengembangkan sayap mereka untuk mewujudkan cawangan di negara-negara luar. Dan itulah di antara contoh-contoh negara yang terlibat dalam proses globalisasi. Melihat kembali kenapa wujudnya multinational company, itulah persoalan yang cikgu akan bincangkan, kenapa kewujudan multinational company. Di antara sebab-sebab kenapa wujudnya syarikat multinational adalah ia menggalak serta meningkatkan kepakaran dan kemahiran pengurus. Kedua, hampir dengan pasaran. Ketiga, dapat mengelakkan daripada cukai perlindungan ataupun tarif. Keempat, meningkatkan perkembangan ataupun boleh dipindahkan ke lokasi lain. Dan yang terakhir, kenapa syarikat-syarikat multinational mahu wujud di negara-negara ataupun di setiap negara lebih daripada negara asal adalah bagi mengelakkan kos pengangkutan. Ini adalah di antara kenapa kewujudan syarikat multinational. Pelajar-pelajar sekalian, kalau anda masih ingat syarikat Apple di mana pernah beroperasi di China. Salah satu sebab kenapa wujudnya syarikat multinational di negara China adalah walaupun Apple merupakan syarikat induknya adalah di Amerika Syarikat, kenapa mereka mahu beroperasi di negara China? Ia adalah salah satu faktor globalisasi di mana mereka boleh menikmati kos upah yang rendah. Selain daripada itu, kos pengangkutan dan juga mengelakkan kesan-kesan seperti tarif. Kerana anda telah pelajari sebelum ini, sekiranya sesebuah negara mengimport ataupun mengeksport ke negara lain, kemungkinan besar mereka tertakluk kepada tarif yang bergantung kepada negara tersebut. Maka apabila syarikat ini beroperasi
di negara-negara ataupun dipanggil host country, maka mereka dapat menikmati kelebihan yang telah cikgu terangkan, kos pengangkutan dan juga hampir dengan pasaran. Kebaikan multinational company pada negara kita: peluang kerjaya, pembangunan ekonomi, hubungan antara negara, penggunaan sumber secara efektif, membolehkan penduduk tempatan menikmati barangan yang pelbagai pilihan, dan kebaikan yang terakhir adalah kemasukan teknologi. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun cikgu berikan apakah kebaikan kewujudan syarikat-syarikat multinasional di negara kita ataupun di mana-mana negara. Tetapi, tidak kurang pula kalau kita tidak membincangkan keburukan kewujudan syarikat multinasional. Kerana walaupun kita dapat mengatakan kewujudan syarikat multinasional yang paling penting adalah peluang pekerjaan, di mana ia menjadi satu agenda yang penting mana-mana negara menggalakkan kemasukan syarikat-syarikat asing kerana ia memberikan peluang pekerjaan tinggi, terutama sekali kepada negara-negara yang sedang membangun. Tetapi, kita juga perlu memikirkan apakah kesan buruk kemasukan syarikat asing di dalam negara kita ataupun di mana-mana negara yang dipanggil syarikat multinasional, kerana ia juga masih membawa kesan buruk pada sesuatu negara. Mari kita lihat apakah kesan buruk kemasukan syarikat multinasional dalam sesebuah negara. Keburukan syarikat-syarikat multinasional dalam sesebuah negara adalah mengeksploitasi buruh dari segi upah, seperti yang berlaku di Bangladesh. Syarikat-syarikat besar boleh membayar gaji yang rendah untuk mengeluarkan barangan mereka dan dijual pada harga yang tinggi. Maka di sini, mengeksploitasi buruh merupakan salah satu keburukan, terutama sekali negara mundur. Pencemaran dari aspek pembangunan, kerana banyak syarikat-syarikat akan membina kilang di negara-negara yang sedang membangun. Maka pencemaran ini menjadi utama ataupun keburukan utama kesan daripada projek-projek ataupun pembangunan yang telah dilaksanakan. Kehausan sumber, kerana negara-negara tersebut perlu menggunakan sumber secara aktif. Apa yang berlaku di Indonesia, di China dan di India di antara keburukan kewujudan syarikat multinasional dalam negara. Dan yang terakhir, yang banyak sekali negara-negara perlu memikirkan keburukan ialah apabila syarikat multinasional wujud di negara host country, maka untung diperoleh akan dibawa pulang ke negara asal ataupun dipanggil Indo. Ini menyebabkan imbangan pembayaran akan terjejas kepada host country. Pelajar-pelajar sekalian, itulah di antara keburukan syarikat multinasional. Walaupun kita telah lihat kebaikan dan keburukan, ini bergantung kepada mana-mana negara bagaimanakah mereka boleh mengurangkan tahap tersebut ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil mitigate, di mana kita tidak boleh terus membuat konsep ekonomi tertutup kerana ia akan membantutkan ekonomi negara. Maka sebab itulah mana-mana negara menggalakkan kemasukan syarikat-syarikat asing kerana bukan sahaja menjadi peluang pekerjaan, tetapi ia juga akan menjadi sumber pendapatan pada mana-mana negara hasil daripada cukai yang dipungut. Tetapi persoalannya sekarang, sejauh mana kemasukan syarikat-syarikat asing ini boleh memberi kebaikan? Kerana telah pun kita lihat wujud juga keburukan. Maka di sini, setiap kerajaan perlu memainkan peranan yang penting untuk mengurangkan kesan keburukan tersebut. Kerana itulah peraturan-peraturan dan undang-undang perlu sedia ada bagi memastikan ataupun mengurangkan kesan-kesan yang dipanggil externality ini bagi mengelakkan kesejahteraan yang bersama. Melihat kembali apakah yang berlaku dalam negara kita, globalisasi membawa banyak kebaikan dalam negara kita. Kestabilan politik, barisan kepimpinan yang mantap, pelbagai perkembangan telah berlaku dari segi teknologi maklumat, satelit, infrastruktur yang baik dan juga tidak lupa kepada pelancongan yang menyebabkan salah satu kebaikan globalisasi pada hari ini. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu akur bahawa globalisasi telah membawa masuk pelaburan dalam negara yang mana menjadi satu modus operandi yang memperoleh keuntungan dalam jangka masa panjang. Bukan sahaja memberi peluang pekerjaan, pembangunan dari segi infrastruktur,
peningkatan dari segi modal pelaburan dan juga teknologi, ia juga membawa kepada kebanyakan dari aspek pendapatan negara. Walaupun melihat kepada kebaikan, arus pembangunan ini turut membawa kepada kesan negatif seperti kemusnahan alam sekitar ataupun dipanggil corak penjajahan baru dalam ekonomi, di mana kita lebih akur kepada barangan negara luar berbanding barangan negara tempatan. Maka secara kesimpulannya, globalisasi memang membawa kebaikan. Keburukan masih ada. Di sini perlulah diambil tindakan-tindakan yang positif bagi mengurangkan kesan negatif secara langsung dan tidak langsung bagi membawa kesejahteraan yang bersama dalam negara kita. Baiklah pelajar-pelajar, video itu tadi memberikan satu sinopsis bagaimana globalisasi membawa kebaikan ataupun keseluruhan dalam negara kita. Sebelum kita mengakhiri topik kali ini, mari kita lihat soalan yang telah cikgu sediakan untuk anda. Antara berikut, yang manakah bukan kebaikan kemasukan pelaburan asing? A. Peluang kerjaya. B. Membolehkan penduduk tempatan menikmati barangan yang pelbagai pilihan. C. Kemasukan teknologi. Ataupun D. Peluang untuk syarikat kecil dan sederhana akan tertindas. Jawapannya ialah D. Peluang untuk syarikat kecil dan sederhana akan tertindas. Ini kerana kemasukan pelaburan asing ataupun syarikat asing menjejaskan industri-industri kecil dalam negara. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan untuk faktor-faktor penggalak globalisasi. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang untuk subtopik globalisasi. Salam sejahtera dan jumpa lagi.